Smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Cawaan, Wanakam, Sawadikap. Itu adalah video pengenalan bagi topik sesi kita pada malam ini, kepentingan emas dalam kehidupan. Mengapa saya memberikan sorotan video tersebut? Itu adalah video berkenaan dengan teamwork, kerjasama, dan itu jugalah yang disemai, yang dipupuk oleh rakan-rakan kita dalam public goal, business owner, agar kita sama-sama membantu, kita sama-sama hidup dalam satu kumpulan yang besar untuk mendidik, untuk membimbing masyarakat celik ilmu. Itu adalah matlamat kami dalam public goal, untuk membimbing, mendidik, mengajar dan mengajak masyarakat untuk celik ilmu. Itu adalah matlamatnya. Dan itu adalah apa yang kita impikan, agar semua masyarakat dapat mengetahui tentang ilmu emas. Dan bila anda menjadi pelanggan bagi public goal, anda akan lebih mengenali tentang kepentingan emas dalam kehidupan. Anda akan lebih mengenali kekuatan ataupun aura maupun magnet bagi emas ini untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki pengurusan kewangan kita. Yang kita rasa selama ini pengurusan kewangan kita dah cukup baik, tapi sebenarnya banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Sebab kalau dah umur 30 tahun, kalau dah umur 40 tahun masih belum ada simpanan, masih belum ada dana kecemasan yang cukup untuk menampung kehidupan kita, maka kita perlu mengambil tindakan yang segera untuk memastikan tidak sekiranya apa jua yang berlaku pada masa akan datang, ianya dapat membantu kita, dapat support kehidupan kita dalam jangka masa yang agak panjang. Contohnya diberhentikan kerja. Apa tindakan kita? Apa yang mampu membantu anda untuk bangun kembali dalam tempoh jangka masa anda cari kerja baru? Apa yang boleh membantu anda? Bini saya kerja. Ya, bini kita kerja. Tapi kalau kata gaji bini dan gaji laki dicampur-campur sekali dan hutang melebihi daripada gaji kita berdua, nak cari mana kalau kita tak ada kerja? Itu sukar. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang kepentingan emas dalam kehidupan. Apa kepentingan emas? Apa yang menyebabkan public goal dari awal penubuhannya tahun 2008, kita sering kali bercerita tentang kepentingan emas. Kenapa kita perlu simpan emas? Kenapa kita perlu didik jiwa kita untuk cintakan emas, untuk berdamping dengan emas. Daripada berdamping dengan wang kertas, wang ringgit, kita berdamping dengan emas. Ini yang pertama, emas sebagai mas kahwin. Emas sebagai mas kahwin, sentimental value, kepentingan emas. Kalau kita bagi wang kertas kepada bakal isteri kita, emas sebagai mas kahwin, kemungkinan besar duit tersebut lebur, bawa pergi shopping waktu honeymoon, habis dalam tempoh sebulan. Tapi kalau kita berikan emas, kita berikan dinar sebagai mas kahwin, sewaktu kita berkahwin, kemungkinan besar dinar tersebut masih lagi bersama dengan kita. Ini adalah cerita yang sebenar, kisah benar yang berlaku kepada Datuk M. Nasir sewaktu melamar Datin Marlia Musa pada tahun 2000. Datuk M. Nasir telah menghadiahkan emas sebagai mas kahwin 13 dinar, dan waktu tahun 2000 tersebut 13 dinar dalam RM2,000 sahaja. RM2,000. Bayangkan, setelah 21 tahun, dinar tersebut masih kekal berada bersama mereka, dan nilai 13 dinar sekarang nilainya lebih kurang dalam
13,000 menyentuh lah. Kalau kita tengok harga sekarang RM248 segram, lebih kurang 14,000 begitu. So menunjukkan peningkatan yang cukup drastik. Dalam tempoh 21 tahun, return on investment adalah 620% ataupun 29% setahun. Itu kekuatan emas. Itu yang kita selalu menyarankan. Wahai masyarakat, pelajar-pelajar yang baru grad, menyimpan emas. Sebab dengan emas kita mampu menjamin nilai wang kita pada masa akan datang. Kalau kita simpan wang kertas, kemungkinan nilai tersebut RM2,000 pada tahun 2000, nilai dia RM2, RM2,000 wang kertas, mas kahwin. Kemungkinan besar pada tahun 2021 duit tu tak ada dah. Tahun 2000 dengan RM2,000 ni kita mampu beli macam-macam. Tapi tahun 2021 RM2,000 ni is nothing. Nothing, tak ada apa. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyimpan emas. Kita bayangkan 13 dinar yang sama nilainya sekarang 14,000. Tapi nilai pada tahun 2000 nilainya 2,000, sekarang sudah jadi 14,000. Itu menunjukkan kekuatan nilai emas tersebut. Terbukti sejak di zaman Rasulullah SAW lagi. Emas tahun 1400 tahun yang lalu, 1 dinar mampu membeli seekor kambing. Sekarang pun 1 dinar mampu membeli seekor kambing. Itulah kekuatan emas yang nilainya mampu berdiri dengan sendirinya dan tidak mampu dimanipulasikan oleh kerajaan dan mana-mana isu sekalipun, ekonomi, inflasi dan sebagainya. Okey, apa lagi? Emas untuk melancong. Ini adalah informasi daripada Jabatan Kastam sendiri. Kalau anda nak melancong dan anda tak nak bawa conversion ringgit yang banyak, kita boleh bawa ketulan emas. Kita boleh bawa ketulan emas, dan emas ini adalah universal currency yang boleh digunakan pakai di mana-mana saja. Anda bawa ringgit Malaysia RM10,000, anda bawa pergi luar negara, siapa nak? Even negara-negara jiran kita, Singapura, Thailand, Indonesia pun tak nak. Sama jugalah, wang dia orang pun kita tak mau. Tapi kalau kita bawa emas diguna pakai, diterima di mana-mana saja di luar negara. Di mana-mana saja. Mungkin emas yang anda bawa anda akan menerima lebih lagi nilainya daripada transaksinya di Malaysia. So itu kekuatan emas. Kita boleh bawa duit hadnya $10,000. Jika lebih, harus mendapat permohonan kebenaran daripada Bank Negara Malaysia. Tetapi membawa emas tiada had. Takkan kita nak bawa sampai 20 kilo kot ke luar negara. Jadi agak-agak lah. Untuk orang kata masa kecemasan, kita orang kata kita tak nak bawa ringgit Malaysia, kita nak bawa currency banyak-banyak, US dollar banyak-banyak, kita bawa 2-3 ketul emas. Contohnya kita nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, kita bawa lah 5-6 keping dinar sebagai orang kata sebagai simpanan kita. Kalau ada apa-apa berlaku, kita nak bayar dam dan sebagainya, kita boleh gunakan dinar emas yang kita bawa ke luar negara. InsyaAllah diterima di mana-mana saja di luar negara. Yang dikatakan emas ini, siapa pun akan terima. Siapa pun akan terima emas. Okey. Itu salah satu lagi kepentingan emas dalam kehidupan. Emas sebagai penyelamat simpanan ketika bankrupt. Ini juga penting. Kita tak adalah kita nak berdoa agar kita bankrupt. Kita tak nak lah orang kata dalam kehidupan kita, kita nak matlamatkan diri kita bankrupt. Tetapi ini adalah kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kenyataan. Emas adalah aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. Maknanya kalau berlaku muflis, anda bankrupt dan sebagainya,
saham-saham amanah saham anda, tabung haji anda, akaun bank, KWSP, semua boleh disita, boleh dibekukan oleh kerajaan. Akaun-akaun bank anda, semua boleh dibekukan oleh kerajaan. Aset, rumah, kereta juga boleh diambil. Tetapi emas hanya anda saja yang tahu. Ataupun keluarga-keluarga terdekat anda saja yang tahu. Janganlah pergi declare pula saya ada emas 20 kilo. Jangan pergi declare lah. Kita saja yang tahu emas tu ada berapa. Anda ada berapa kilo emas. Jangan bagi tahu ke orang lah. Itu sebab kerana apa? Emas adalah aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. Sita dia tak boleh nak bekukan ketulan-ketulan emas yang ada pada kita. Okay? Jadi ini salah satu orang kata penyelamat simpanan sekiranya berlaku bankrupt kepada diri kita. Okay? Jadi simpan emas. Dan emas juga adalah merupakan penyelamat kepada nilai wang yang ada di tangan kita. Kalau kita simpan wang kertas di bawah bantal, di dalam bank dan sebagainya, nilai yang kita simpan 10,000 sekarang belum tentu sama nilainya 10 tahun akan datang. Yes, anda akan dapat dividen, tapi dividen dan terkesan dengan inflasi 5 ke 10% setahun, saya rasa dividen tersebut tak mampu untuk menampung kesan inflasi yang terlalu tinggi di negara kita. Bukan saja di negara kita lah, di mana-mana negara pun, even Indonesia. Bayangkan wang currency dia RM300 kita, RM1,000,000 di Indonesia. Satu masa dahulu rupiah pernah menjadi satu wang kertas yang cukup kukuh, sama macam kita lah, sama macam Singapura dan sebagainya. Tetapi sekarang apa yang berlaku? RM300 Malaysia bersama dengan sejuta lebih rupiah. Itu adalah kesan inflasi. Itu adalah inflasi yang berlaku di mana-mana negara pun. Wang kertas terkesan dengan inflasi. Itu sebabnya nilai mata wang kita makin lama makin kurang, makin lama makin menyusut, makin lama makin menguncup. Tahun 2000 dengan duit RM50 kita boleh beli barang penuh troli. Sekarang dengan RM50 kita boleh beli barang penuh plastik bag saja. Itu pun plastik bag kecil saja. So itu adalah kelemahan wang kertas yang diperakui di mana-mana negara pun. Wang kertas tiada nilai. Kita patut lari daripada orang kata menyimpan terlalu banyak wang kertas. Sebab wang kertas ni tiada jaminan. Tiada jaminan wang kertas. Tapi kita hidup di bawah satu pimpinan kerajaan di mana-mana negara pun, kita perlu akul dengan seruan kerajaan. Seperti mana yang berlaku di Indonesia baru-baru ini, seorang Pak Haji ini ditangkap kerana apa? Kerana mempopularkan, mempromosikan penggunaan dinar dan dirham di satu kawasan pasar malam. Anda boleh guna dinar, anda boleh guna rupiah, anda boleh guna apa juga wang transaksi. Dia ditangkap. Di negara kita juga pernah satu masa kerajaan negeri Kelantan pernah mewar-warkan nak pakai dinar dan dirham di negeri Kelantan. Tapi mungkin setelah mendapat nasihat daripada kerajaan pusat, mereka sampai sekarang belum lagi lah memulakan kegiatan tersebut. Okay, tapi sebenarnya itu adalah niatnya murni. Itu adalah satu tindakan ataupun satu laluan yang terbaik untuk mengekalkan nilai wang kita, mengekalkan nilai harta yang kita ada, kewangan yang kita ada. Sebab kalau kita simpan wang tersebut akan susut nilai. Tetapi dengan menyimpan emas, kita dapat menjamin kekayaan yang kita ada. 1 juta yang kita ada, kita tukarkan kepada emas, kita dapat menjamin nilai emas tersebut pada masa akan datang. Tetapi dengan 1 juta yang kita ada, dengan susut nilai, dengan inflasi yang berlaku, 1 juta akan berkurangan
dan terus berkurang. So, itu adalah hakikatnya, yang tidak boleh kita sangkal. Ini salah satu kelebihan yang saya katakan, satu kelebihan di public gold, di public gold. Public gold tiada kena-mengena dengan public bank, untuk pengetahuan anda. Dan public gold menjual dan membeli emas daripada pelanggan-pelanggannya. Dan public gold mengorak langkah menyediakan perkhidmatan penghantaran. Sekarang ni dia menggunakan khidmat beberapa courier services untuk menghantar produk mereka terus ke pintu rumah pelanggan-pelanggan mereka. Dan mungkin satu masa nanti tidak mustahil public gold juga akan ada courier service-nya sendiri untuk membuat penghantaran emas. First in Malaysia, gold in transit now available in Gap maupun di EPP. Anda beli emas dan emas tersebut akan dihantar terus ke rumah anda dengan bayaran penghantaran yang very minimal. Dan termasuk sekali dengan insurans. Maknanya kalau barang tersebut tak sampai ke rumah anda, jangan risau, sebab barang tersebut telah diinsurankan. Dan pihak public gold akan menanggung kerugian tersebut. Kita akan hantar physical emas yang lain kepada anda. So itu adalah komitmen yang telah kita tetapkan, yang telah kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Okay. Alright, apa lagi? So setakat itu saja hari ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Saya harap anda dapat sedikit manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini. Seperti biasa, like, komen dan share agar lebih banyak lagi pelanggan-pelanggan ataupun masyarakat di luar sana yang mendapat jentikan ilmu daripada perkongsian ini, dan kita membuatkan ramai lagi masyarakat yang celik emas, yang ada ilmu emas, untuk menyimpan emas dengan ilmu. Bila kita menyimpan emas dengan ilmu, emas tidak akan mengkayakan kita, tetapi ilmu tentang simpanan emas tersebut yang mampu mengkayakan kita. Sebab apa? Sebab kalau kita simpan emas tanpa ilmu, kita menyimpan sajalah. Tetapi kalau kita simpan emas dengan ilmu, kita akan istiqamah untuk menyimpan dari semasa ke semasa, daripada sebulan ke sebulan. Ada lebih, kita tambah emas ini lagi banyak. Kurang, mungkin kita kurangkan penyimpanan emas. Ada lebih, kita tambah lagi. Harga emas naik, kita tambah emas kita. Harga emas turun, kita tambah lebih lagi emas kita. Itu orang yang berilmu menyimpan emas. Tapi orang yang tak berilmu menyimpan emas, dia on and off lah. On and off. Itu sebabnya di Public Gold, bila anda menjadi pelanggan di Public Gold, kita akan pastikan anda celik ilmu. Kita akan sentiasa membekalkan ilmu kepada anda. Banyak saluran-saluran ilmu yang kita sediakan di WhatsApp, di Telegram, di Facebook dan sebagainya, untuk memuatkan ilmu, untuk menyediakan ilmu-ilmu emas ini kepada anda. Kita ada live FB juga yang kita sediakan untuk memberikan ilmu kepada anda agar anda menyimpan emas dengan ilmu. Sebab bila kita menyimpan emas dengan ilmu, ilmu inilah yang akan mengkayakan kita, yang akan menambahkan kekayaan kita dengan menyimpan emas. Assalamualaikum, cauan, wanakum, sawadika.